elok. Okey. Okey. Tapi kita Saya dalam bahasa Melayu kan? nak. Okey. Syafiqah مشكلة في الإنترنت. Oh. Hmm. أنتن في بيت أو في الجامعة؟ في البيت. في بعد البيت. بعد هم في البيت وأنا وشفيقة في جامعة. Oh, لم ترجع. أنت لم ترجعين؟ لا أستاذة تيكت mahal. نعم. Ya. فلذلك لم tak mengundi lah ni. ما في مشكلة. أوكي. نبدأ الآن. أوكي. في أثناء المقابلة سنستخدم لغتين، لغة ملاوية ولغة العربية. أوكي. أوكي. سؤال أولاً mungkin Ustazah boleh terangkan berkenaan dengan latar belakang Ustazah dari segi tarbiyah, pencapaian Ustazah selama berkhidmat sebagai seorang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurhimah, Ismi Nurhimah binti Muda. Saya dilahirkan ulid tu di Pekan Pahang Darul Makmur. Saya ada 7 orang adik-beradik dan dalam keluarga saya seorang je yang bersekolah agama. Sebab itu memang masa saya sekolah rendah, bila ibu bapa saya tanya nak minta sekolah mana, saya cakap nak masuk sekolah Arab. Istilah dulu-dulu tak panggil sekolah agama, panggil sekolah Arab. Jadi nak sekolah Arab. Kemudian pendidikan awal saya di Sekolah Kebangsaan Seri Biram sampai darjah 6, sambung ke Sekolah Menengah Agama Tengku Ampuan Fatimah Pekan. Sekolah agama di Pekan lah, sehingga daripada kelas peralihan sehinggalah sampai tamat tingkatan 5. Kemudian suara saya jelas kan? Jelas. Okay, kemudian saya sambung tamat tingkatan 5, saya menyambung di Kuliah Lugah Waddin As-Sultan Abu Bakar, mengambil peperiksaan CJ menengah CJ Tinggi Agama. Tapi bukan CJ Tinggi Agama Malaysia. Masa tu tak ada lagi stamp. Zaman saya dia ikut negeri, CJ Tinggi Agama Pahang lah. Okay, lepas tu tamat, setelah saya tamat di kuliah, saya dapat tawaran jadi guru sandaran bawah Jabatan Agama Islam Pahang pada tahun 1994 dan mengajar di Sekolah Menengah Agama Bukit Ibam. Masa itulah saya mula mengajar mata pelajaran bahasa Arab tingkatan 1, 2 dan 3. Kemudian pada saya dah bekerja sebagai guru sandaran bawah Jabatan Agama Islam Pahang, pada tahun ujung tahun 1994 tu saya dapat tawaran daripada Jabatan Agama Islam Pahang untuk buat kursus perguruan secara dalam cuti. Kursus perguruan dalam cuti di Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Jadi saya ambil CJ perguruan di situlah, di maktab perguruan tersebut, tapi secara dalam cuti, dan tamat pada tahun 1998. Kemudian 1999 saya berkahwin. Lepas saya berkahwin tahun 2021, sebab saya dah dapat CJ perguruan tu, maka saya dapat lantikan guru tetap DG 6 masa tu. Yang guru DG 6 pada 1 Januari 2021. Kemudian saya dah bekerja di Sekolah Menengah Agama Cenor. Saya dapat di Sekolah Menengah Agama Cenor. Kemudian pada tahun 2004 selepas saya bersalin anak kedua, saya sambung belajar ijazah
dibuat ijazah sarjana muda bahasa Arab di Universiti Putra Malaysia. Dan saya belajar pun secara PJJ lah. Saya ambil PJJ. Lepas tu tamat pada tahun 2006. Kemudian saya mohon dengan Jaib dapat lantikan guru DG 41 pada 16 Januari 2009 dan ditempatkan di Sekolah Menengah Agama Al-Ittifaqiyah Guai. Sekolah Syafiqah lah. Kemudian sehinggalah saya bekerja di situ daripada 16 Januari 2009. Lepas tu saya mengajar, memang yang saya mengajar adalah bahasa Arab dan Nahwu Saraf lah. Memang saya mengajar dua subjek ni. Kemudian pada 12 September 2022 yang baru ni, baru lagi 2 bulan, saya ditukarkan ke Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah. Sebab terlalu lama di sekolah lama, maka Jaib tukarkan. Bukan saya minta tukar, saya ditukarkan ke Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah. Belajar awal marah saya mengajar di sekolah yang besar. Memang sekolah ni sekolah grade A, pelajarnya 1000. Qabla haza saya mengajar dalam pelajar lingkungan 300 orang pelajar je. Dan tapi madah saya tetaplah madah Nahwu Saraf. Dan pengalaman dalam bidang Nahwu Saraf ni, sepanjang saya mengajar Nahwu Saraf tingkatan 1, 2, di Guai saya mengajar semualah tingkatan sampai tingkatan 5 Nahwu Saraf ni. Kemudian tingkatan 4 ni dia ada CJ Menengah Agama, SMA. Jadi saya mengajar subjek SMA, Alhamdulillah. Dapatlah 4 kali saya dapat anugerah Guru Cemerlang Nahwu peringkat Negeri Pahang lah. Peringkat Negeri Pahang. Kemudian maka asbabnya saya kena tukarlah ke sekolah yang lagi besar. Jadi pada saya terima benda ni. Saya terima benda ni dengan hati yang terbuka. Sebabnya sekolah ni 10 minit je dengan rumah saya. Dekat sangat. Cuma dia adalah satu cabaran untuk saya sebab sekolah tu besar, pelajarnya ramai dan saya masih lagi memegang guru Nahwu untuk CJ Menengah Agama ni. Kemudian dalam Jabatan Agama Islam Pahang, untuk dalam Sekolah Menengah Agama bawah Jabatan Agama Islam Pahang ni ada 18 buah sekolah dan saya ni adalah JU, Jurulatih Utama. Maksudnya jurulatih utama untuk guru-guru Nahwu Saraf untuk CJ Menengah Agama. Jadi dan saya juga pemeriksa kertas CJ Menengah Agama juga. Itu je lah yang dapat saya kongsikan berkaitan dengan profesi saya sebagai guru, khususan fil maddah al-lughah Arabiyah wa Nahwu Saraf. Syukran Ustazah. Hebat, banyak kan sampai Ustazah ni yang hebat-hebat dan so dia tidak menjadi persoalan lah kan, kenapa Ustazah dipilih menjadi seorang speaker dalam setiap seminar bahasa Arab, tak silap saya, macam yang Syafiqah kongsikan. Betul kan Ustazah? Jadi panel. Saya tak tahulah, saya tak merasa bukan ada keistimewaan sangatlah pada saya. Cuma saya sangat menyayangi anak murid saya. Tak kira anak murid saya yang tahun bila sekalipun. Sebab itulah bila saya ditanya oleh anak anda Siti Nur Syafiqah ni, dia tanya boleh ke tak, saya kata insya-Allah sa'usa'iduki. Saya kata macam tu, saya akan tolong kamu. Sebabnya pada saya ni tidak ada keistimewaan sangat kalau nak bandingkan ramai lagi kan guru-guru yang lebih cemerlang nak banding dengan saya ni. Jauh lah, saya ni kecil sangat. Ya Allah, Ustazah, ini pun cukup hebat. Asraf. Anak asraf lah. Kecil sangat.
Tapi alhamdulillah lah, kira beruntung juga sebab dapat jumpa ustazah kan. Sebab ustazah sendiri banyak ilmu dan ustazah banyak kali pindah dari sekolah lain ke sekolah lain. So Okey. pengalaman sebagai seorang guru tu memang mahal. Itu sudah semestinya lah sebab Ha. saya mula mengajar pada usia saya 21 tahun. Guru sandaran. Mula menjadi guru sandaran di Sekolah Menengah Agama Bukit Ibam. Tu yang saya cakap tadi, Sekolah Menengah Agama Bukit Ibam tu saya jadi guru sandaran dengan ditawarkan mengambil kursus perguruan secara dalam cuti bawah tajaan Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi semestinya lah seusia 20 tahun mengajar anak murid yang lebih kurang sebaya dengan saya. Pengalaman semestinya banyak. Kalau tanya pengalaman, kalau sembang tak formal ni memang banyaklah. Mestilah Kena datang next kat rumah kalau saya, datang ketemu kat pun rumah saya. ustazah depan-depan. Fadhali. Okay. InsyaAllah. Suma soalan selanjutnya. Mungkin Ustazah boleh kongsikan pula apakah yang membuatkan Ustazah mahu menjadi seorang guru? Okay. Saya cakap daripada umur saya tadika, memang saya bercita-cita menjadi seorang guru. Bila ditanya apa sebab saya nak jadi guru ni, tak ada sebab. Itu memang dari hati saya. Memang dari hati saya. Daripada saya kecil lagi saya suka jadi cikgu. Saya suka akan profession perguruan ni. Saya nak jadi cikgu. Okay. Sehingga kan di zaman saya sekolah menengah lah. Saya belajar di Sekolah Menengah Agama Tengku Ampuan Fatimah. Saya ni sentiasa membantu kawan-kawan saya semasa study, terutama pada subjek yang sangat saya suka, Nahwu Saraf dan juga subjek matematik. Saya memang kawan-kawan saya ialah kat sekolah kan ada kelas pertama, kelas kedua kan. Kadang-kadang kelas ketiga kan. Di Semataf tu, saya panggil sekolah Semataf, sekolah lama tu. Di Semataf tu ada 3 kelas. Saya duduk kelas pertama. Jadi rakan-rakan saya di asrama yang belajar di kelas kedua, ketiga ni selalu suruh minta saya ajar mereka. Dan saya mengajar mereka ni bukan mengajar duduk sebelah atau dalam bentuk grouping, tidak. Memang saya masuk dalam kelas, kita orang pergi kat kelas, saya mengajar betul di papan hitam. Saya mengajar mereka dan apa yang dikatakan, kata-kata mereka sendiri memang mereka senang faham dengan saya. Memang senang faham bila saya terang. Jadi daripada gaya penyampaian kan berbeza kan. Bukan cikgu tu tak bagus, cikgu tu sangat bagus maka saya faham. Tapi kawan-kawan saya dia lambat sikit faham, perlu lagi pada pengulangan. Jadi pengulangan itulah saya bantu mereka dalam waktu prep malam dan kami memang buat di kelas. Jadi saya kata memang sebab jadi guru tu tak ada sebab lain, minat. Memang jiwa saya nak jadi cikgu. Sebab itulah saya sampai sekarang orang suruh saya jadi benda lain saya tak nak. Saya nak jadi cikgu je. Kemudian masa zaman saya sekolah di Semataf, di sekolah menengah, saya memang menyertai acara-acara yang melibatkan pertuturan. Contoh syarahan, saya masuk syarahan, saya suka masuk bahas, saya suka masuk pantun. Saya memang mengoffer diri. Tak perlu kadang bila ada pertandingan, saya akan angkat tangan, cikgu saya nak masuk. Jadi saya kata minat tu pada diri saya. Itulah sebab saya nak jadi cikgu. Tak ada sebab lain. Saya tak naklah cakap benda yang klise sebab di mana orang lain. Saya cakap bila pada saya temu ramah ni tentang diri saya, maka saya cakap tentang diri saya. Sebab saya jadi cikgu ni adalah kehendak saya sendiri. Itu je lah. Ni maksudnya Ustazah memang memiliki hasrat untuk menjadi seorang guru bahasa Arab. Khusus pada bahasa Arab memang dari sekolah lain. Ya, kalau ikutkan saya lebih minat kepada matematik. Semasa saya mula jadi guru sandaran di Bukit Ibam, saya dapat dua-dua.
Saya dapat mengajar matematik tingkatan 2, saya dapat mengajar tingkatan 1, 2, 3 nahwu saraf dan bahasa Arab tingkatan 1, 2, 3 tu. Lepas tu oleh kerana lantikan saya oleh Jabatan Agama Islam Pahang, guru sandaran tu atas sebagai guru agama, maka bila masuk kehadiran guru akademik, guru kementerian, dia hantar guru matematik, maka saya tak dapat dah. Saya mengajar matematik tu setahun je. Lepas tu saya terus pegang kepada subjek nahwu saraf ni. Dan kebetulan jugalah masa saya pergi ke Bukit Pam tu, tak ada orang nak mengajar nahwu saraf tu. Memang kalau kamu bawah pendidikan bahasa Arab, kamu belajar bahasa Arab, kamu sendiri faham, kamu sendiri merasai bahasa Arab tu adalah subjek yang kadang-kadang di sekolah dikatakan subjek yang dipanggil apa? Killer subjek. Kan? Tapi pada saya tak. Pada saya tak. Bahasa Arab ni minat saya. Minat saya daripada mungkin cerita awal saya ni akan boleh diguna pada soalan yang ke depan nanti. Kan? Sebab saya kata bila kita suka, kita akan bila kita suka, kita faham, kita akan grab benda tu. Kan? Betul kan? Jadi saya nak cakap asbabnya Allah takdirkan saya daripada tingkatan peralihan di Sekolah Menengah Agama Tunku Ampang Fatimah tu, guru yang mengajar saya bahasa Arab tu, saya ingat lagi namanya, daripada Ustazah Zaitun. Kemudian saya naik ke kelas menengah atas, saya belajar pula dengan pengetua saya, Ustazah Salihah. Dia mengajar kita tu, mengajar kami satu kelas tu sangat-sangat jelas dan faham. Makanya saya boleh bawa nahwu saraf ni. Itu dah ceritanya. Memang subjek ni bila tanya tadi tentang bahasa Arab ni, asbab pada guru saya juga. Sebab saya dapat guru yang mengajar saya dengan jelas dan difahami. Okey, baik. Maksudnya bimbingan dan nasihat daripada guru pada waktu ketika itu juga banyak menjadikan azam menjadi seorang guru tu lagi kuat. Gitu kan Ustazah? Betul. Ahsanti. Ahsanti Asnita. Okey, semua soalan saya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya pada pandangan Ustazah? Apakah apa? Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Okey, saya nak kongsikan, saya kalau kita jawab secara klise dalam bidang pendidikan perlu ada sifat kasih sayang, hakaza, sifat bakdin, sifat ialah sifat-sifat seperti mana seorang guru perlu ada, kan? Sifat kasih sayang, sifat yang adil, kemudian seorang yang bersungguh-sungguh. Tapi saya nak beritahu soalan tadi tu, saya nak kongsikan pertama sekali perlu ada jiwa. Jiwa. Kenapa saya kata jiwa? Daripada jiwa kita ni lah, kalau perguruan tu adalah datang dari jiwa kita, bukan asbab lain, contohnya asbab tak ada dah kerja lain, itu je lah kerja yang kita dapat, ataupun kita minta benda lain, tiba-tiba kita dapat macam kamu kan, mohon banyak, kemudian tiba-tiba kamu dapat masuk IPG ataupun kamu dapat bidang pendidikan, kamu minta benda lain, tiba-tiba ditawarkan bidang pendidikan, kamu isi dalam borang UPU tu, kamu minta banyak, tiba-tiba kamu dapat pendidikan. Maknanya bukan dengan rela hati. Saya kata maka tak dapatlah lahir guru yang seperti mana yang kamu kata dalam soalan tadi. Yang penting sekali jiwa. Saya ingatkan, saya nak kongsi mesti lahir dari sini. Kita nak jadi guru ni mesti lahir daripada jiwa kita. Jadi sifat-sifat yang lain tadi akan mengikut apabila perguruan ni datang daripada jiwa kita, hati kita sendiri. Maknanya memang hati kita, dalam lubuk hati ni nak jadi cikgu tu adalah kehendak sendiri-sendiri. Dengan ini akan lahirlah guru yang cemerlang mendidik anak murid.
Kenapa? Okey, kerana kita balik kepada pendidikan kita yang awal. Di mana pendidikan awal kita? Saya tanya kamu semua, di mana pendidikan awal kita? Sekolah. Sekolah ke? Kita dapat pendidikan awal di mana? Di rumah. Siapa guru kita di rumah? Siapa guru kita di rumah? Ibu bapa. Ya, ibu bapa kita ada ke sijil perguruan? Tak ada. Tiada. Tapi dia mendidik anak-anak dia dengan jiwa dia, dengan kasih sayang dia. Dia tak ada sijil perguruan, tapi dia dapat didik anak dia, membentuk anak dia dengan penuh kasih sayang. Kemudian maka lahirlah anak yang soleh dan solehah tu. Yang kita kata anak soleh dan solehah. Sebab asbab dengan didikan ibu yang penuh kasih sayang tadi. Saya ingin samakan dengan guru ni. Okay, guru ni samalah juga. Kalau kita didik dengan kasih sayang, maka kita akan dapat melahirkan pelajar yang macam ibu mendidik anak. Boleh faham? Boleh kan? Okay. Yang itulah. Maknanya jawapan saya tadi adalah jiwa. Jiwa tu kehendak dan minat diri sendiri. Itu yang pertama. Okay. Soalan seterusnya? Okey. Seterusnya soalan keempat. Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk ke bidang perguruan? Okey. Yang pertama sekali, dia kena ada sifat amanah. Sebab kenapa amanah yang nombor satu? Sebab semua ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah ni mengamanahkan anak-anak mereka kepada guru-guru ni untuk kita bentuk dan kita ajar. Okey, kita bentuk dan kita ajar, kita didik dan kita ajar anak-anak mereka. Bukanlah untuk menjaya juga ya, kalau ikutkan yang berjaya dalam pelajaran tu betul, tetapi mesti seiring dengan sasiah yang baik. Sebab ramai pelajar yang berjaya, ramai yang lahir. Setiap tahun di sekolah ramai pelajar lahir, ramai pelajar berjaya cemerlang dalam peperiksaan, tetapi bila dia keluar daripada zon sekolah, zaman persekolahan, bila dia tamat zaman persekolahan, dia masuk ke universiti, pembelajaran di universiti seperti mana kamu juga sendiri, jauh beza dengan guru. Di sekolah guru jaga semua. Dengan disiplin ada semua. Jadi bila sampai ke universiti, belajar lebih kepada diri sendiri, betul? Belajar lebih kepada diri sendiri. Jadi apabila cikgu ni ada sifat amanah yang saya kata tadi, dia akan didik pelajar tu dengan baik, walaupun pelajar tu pandai ataupun tak pandai, dia ajar semua, maka pelajar tu akan lahir dengan pelajar yang berakhlak. Itu yang penting. Yang penting nombor satu adalah akhlak. Okay? Sebab kejayaan seseorang manusia, kejayaan seseorang manusia bukanlah pada pelajaran semata. Bukan pada pelajaran semata. Okay, sifat kedua. Okay, sebagai seorang guru perlulah cerna ataupun peka kepada zaman sekarang. Pada saya lah, zaman sekarang pelajar, guru perlu ada sifat kasih sayang, sebab pelajar zaman sekarang ni tak seperti zaman dulu. Zaman dahulu, pelajar ni kalau dia buat salah, cikgu boleh rotan, cikgu boleh denda. Tapi zaman sekarang dah tak boleh nak rotan ni. Malah bukan kerana bukan saja kalau cikgu rotan ataupun cikgu denda tu dapat menyalahi lah, kiranya menyalahi bidang perguruan ni kan, menyalahi undang-undang lah. Tapi pelajar zaman sekarang ni, saya pandang pelajar-pelajar saya sekarang lah, pendekatan garang dan marah tu dah tak boleh guna lah sangat. Tak boleh. Tapi apa yang perlu ada? Tegas dan kasih sayang. Dua ni. Dia kena seiring. Tegas dan kasih sayang. Okay, kita tegas dalam kelas tapi kita sayang dia. Okay, mungkin
Dalam ni okey, Safi pun sedia maklum ustazah macam mana kan masa sekolah dulu. Dalam kelas sehingga saya cakap saya kongsi dengan pelajar. Saya dilabelkan guru dua alam. Dalam kelas lain, kat luar lain. Maksud saya macam itulah. Dalam kelas kita kena tegas. Pelajar salah, kita denda. Dendanya adalah denda yang bermanfaat kepada mereka sendiri. Contoh, kalau dia salah yang ni, kita suruh dia tulis balik yang betul tu. Tulis 10 kali ke, tulis 20 kali ke. Kalau kita rotan ke dia, habis dia sakit, dia dah lupa dah. Sakit tu sekejap je, kita denda dia sakit. Dia gosok-gosok keluar kelas tak ingat. Tak bermanfaat. Jadi saya nak ingatkan kepada yang depan saya ni, guru-guru, zaman kamu nanti kalau nak denda pelajar, dendalah dengan apa? Dendalah mereka tu dengan denda yang bermanfaat pada mereka. Contoh, dia salah, masa banyak buat salah, jadi kita suruh dia ulang tulis tu. Ataupun kita denda dia, suruh dia hafal. Awak berdiri kat sini, awak hafal. Berarti bila dia hafal, manfaat pada diri dia. Jadi ketegasan dalam kelas tu, kan, pelajar ni kalau kita tegas dalam kelas, memanglah logik lah, memang pelajar akan label kita, cikgu tu garang. Cikgu tu garang. Tak suka cikgu tu. Cikgu tu marah-marah, dia kata. Jadi sebab tu saya kata kena seiring dengan kasih sayang. Keluar kelas, jumpa pelajar tu tadi yang kita denda tadi. Contoh saya buat apa yang saya buat lah. Saya jumpa dia kat kantin, saya belanja dia minum air. Makan apa ni? Beli apa hari ni? Ambil ustazah bayar. Jadi dia tahu bahawasanya ustazah yang denda dia tu, bukan ustazah tu tak suka kat dia. Tak. Ustazah tu denda dia kerana dia salah. Sebab bila dia luar kelas, ustazah tu sayang kat dia. Belanja dia. Bila waktu main riadah, kita main dengan dia. Jadi sikap yang tadi, yang kamu tanya tadi, saya kata yang pertama amanah. Kedua, kasih tegas dan kasih sayang tu kena seiring. Tegas dalam kelas, luar kita sayang dia. Kita dekat dengan dia. Itu pada saya, sebab saya sekarang masih dalam dunia pendidikan, dunia perguruan. Saya bercakap ni adalah benda yang realiti. Saya tak nak cakap benda yang teori-teori ni. Saya tak pandai sangat benda yang teori-teori ni. Teori Thorndike ke teori apa-apa ni saya tak nak sentuh. Pada saya itu kamu boleh tanya profesor kamu. Okay, bila tanya saya akan jawab berdasarkan realiti kehidupan seorang guru sekarang. Okay, maknanya perlu ada ketegasan dan kasih sayang. Dua benda yang seiring. Okay, jangan kamu marah dia, lepas tu kamu tinggal dia. Okay, ataupun zaman dulu. Okay, saya contoh lagi. Zaman dulu kalau cikgu marah, kadang-kadang ada yang kata, awak ni kalau buat macam ni, saya tak nak masuk kelas. Keluar kelas. Zaman dulu, pelajar insaf pergi cari cikgu. Minta maaf cikgu semua. Pelajar sekarang saya cakap, tak ada. Dia suka lagi cikgu tu keluar. Jadi kita tak payah, kita jangan ada jiwa dalam diri nak cepat terasa dengan anak murid. Tak boleh ya. Saya nak kongsi dengan kamu 5 orang, jangan bersikap macam tu. Okay, kamu kena cekal dengan pelajar-pelajar zaman sekarang. Okay, jangan bersikap nak terasa-terasa. Okay, jadi kita denda kesalahan dia tu dengan denda yang bermanfaat pada dia. Okay, jadi sifat yang seterusnya, saya nak kongsi lagi, kita kena celik IT. Celik IT. Okay, sebab kita sedia maklum, pelajar sekarang sangat suka handphone. Betul? Okay, jadi kita kena guna apa yang dia suka. Okay, apa yang dia suka tu. Dia suka handphone, kita ajak dia buat sesi PDPC kita dengan menggunakan gadget-gadget ni. Kita boleh guna sebab banyak sangat manfaat yang kita boleh guna dengan gadget-gadget ni. Contoh kita boleh buat, contoh dalam internet ni, dalam banyak sangat dah dibuat oleh pakar-pakar celik IT, kaedah-kaedah pembelajaran yang orang kata interaktif, yang pembelajaran yang menggunakan IT. Contoh Quizy, kita boleh buat Quizy kan, kita buat. Okay, saya nak awak buat latihan. Kalau kita zaman dulu, kita bagi latihan, kita bagi dalam kertas, suruh buat kerja kat rumah, dia tak buat. Pagi-pagi dia pergi sekolah,
dia salin kertas jawapan. Salin jawapan kawan dia. Itu dia. Tapi kalau kita buat secara quizzy, main dalam handphone, sebab dia nak main handphone kan. Okay, kita buat balik rumah nanti saya akan send buat quizzy, game dalam quizzy, saya akan bagi link, saya nak pelajar jawab. Dia orang lebih minat bentuk macam tu. Banyak lagi ada Wheel of Fortune pun ada dalam tu kan. Cuma guru kena kerja lebih. Guru kena kerja lebih. Jadi kalau kalau cikgu tak celik IT, maka tak dapatlah nak buat benda macam ni. Jadilah kita guru seperti dulu. Hanya menggunakan marker dan whiteboard je. Jadilah kita guru yang memboringkan pelajar. Kebolehnya jangan jadi guru yang memboringkan pelajar. Kita kena banyak mengkaji teknik-teknik pengajaran semasa yang sangat kreatif, sebab dalam komputer ni banyak sangat, dalam YouTube banyak guru-guru yang inovatif, yang kreatif, yang berkongsi kaedah dengan kita semua yang kita boleh ambil. Okay. Jadi saya harap saya dah memenuhi soalan anak-anak sekalian. Cuma sikap yang tadi, saya kata sikap tadi kan, 2 tadilah. Amanah nombor 1. Sebab dengan ada amanah lah kita akan berintegriti. Yang kedua, tegas dan kasih sayang tu adalah zaman sekarang. Okay, tegas dan kasih sayang tu adalah didikan pelajar sekarang. Sebab saya mengajar terutama saya mengajar di sekolah baru saya ni, sekolah Al-Khairiyah ni, pelajar satu form tu dia ada 6 tingkatan. Kelas pertama tu kita bagilah apa je. Bagi hari ni siap hari ni. Tapi kelas nombor 6 ni dia tak datang kelas. Kita kadang dia datang kelas, petang kita beritahu ada kelas tambahan, dia tak nak masuk. Jadi saya kena memikirkan macam mana bentuk saya nak dekat dengan mereka ni supaya kelas saya tu dia nak datang. Alhamdulillah, dengan kaedah saya, cara saya cerita yang betul ni, pelajar tu dia tak datang waktu pagi sebab dia balik kampung, mak dia balik hari Senin. Dia sampai rumah dia pukul 12. Dia tahu, sebab saya dah beritahu awal yang hari Senin ada kelas tambahan. Jadi pukul 3 tu dia sampai ke sekolah semata nak datang kelas tambahan saya. Dia kelas belakang tu. Jadi saya sebab dia kata, saya tanya dia, awak datang? Saya rasa pagi tadi tak datang. Sebab ada cikgu kat bilik guru kata awak tak datang. Dia kata, ya, tapi saya suka subjek cikgu Ustazah. Saya nak datang sebab saya suka belajar dengan Ustazah. Cuba kamu fikir apa perasaan kita bila anak murid cakap macam tu. Jadi seorang guru perlu jadi guru yang begini, yang anak murid nak datang, bukan kita paksa datang. Macam tu. Okey. Kiranya yang saya kongsikan tadi, saya dapat kurang 4 lah. Yang pertama dari segi amanah, yang kedua kena pandai seimbangkan antara ketegasan dan juga kasih sayang. Dan seterusnya yang ketiga, kena celik IT, celik ICT. Dan yang pertama tadi, yang sebenarnya yang pertama sekali adalah jiwa tau. Jiwa. Kita kena ingat. Semuanya mesti datang dari minat kehendak sendiri. Kita kena menjiwai. Bila jiwa kita kehendak sendiri, insya-Allah boleh. Okey, betul. Seterusnya? Seterusnya celik IT. Tadi celik IT. Dan seterusnya kena pandai cari pendekatan yang berkesan pada setiap peringkat pelajar. Peringkat pengetahuan pelajar. Betul. Seterusnya soalan daripada saya. Apakah ciri ataupun sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru unggul? Sifat yang perlu disemai? Untuk menambah baik kepribadian seorang guru unggul.
Okey, kepribadian seorang guru, sifat untuk guru. Okey. Guru unggul, Ustaz. Okey. Dunia pendidikan ni sebenarnya adalah yang awal sekali seperti mana saya kata tadi, yang awal tu adalah daripada rumah, kan, daripada rumah. Jadi daripada rumah bawa ke sekolah, daripada sekolah bawa kepada masyarakat. Seorang guru yang unggul ni, dia mestilah perlu ada rasa sukarela, bekerja dengan sukarela, bukan kerana pendapatan semata. Sekejap. Jadi seorang guru tu perlu menyemai rasa kasih sayang lah. Yang paling penting kasih sayang. Sebab saya beritahu ya, saya cerita ni di senario sekolah. Senario sekolah. Pelajar datang daripada pelbagai keadaan, pelbagai maksud saya ada yang datang daripada orang susah, ada yang datang daripada orang-orang, anak-anak orang senang, dan ada yang datang daripada anak-anak yang tak dapat perhatian ibu bapa. Saya yakin di semua sekolah ada pelajar-pelajar yang bermasalah, istilah bermasalah. Jadi seorang guru yang unggul ni, dia perlu ada kasih sayang. Okay? Perlu ada kasih sayang, perlu ada jiwa keibuan. Kalau dia perempuan, jiwa keibuan. Kalau dia lelaki, jiwa kebapaan. Kerana apabila kita sayangkan pelajar seperti mana kita sayangkan anak kita, jadi kita semestinya akan sentiasa ingin menjadikan anak didik kita tu yang terbaik. Makna kita yang nak sendiri. Saya cerita ya, di sekolah ni, di kalangan sahabat-sahabat guru, saya terutama di sekolah, saya dah banyak sekolah pergi kan, saya dah jumpa macam-macam guru. Ada yang guru yang pernah cakap, dia kata dia bosan dengan kerja guru ni. Saya kata macam mana boleh macam tu? Saya ni, jiwa saya lebih dari masa saya bujang, saya bekerja duduk di sekolah sampai malam. Sebab saya warden asrama, tapi saya duduk di sekolah tu sampai malam, dan saya bekerja dan jiwa keibuan saya untuk jaga pelajar-pelajar saya tu adalah jiwa tu memang ada dalam diri saya. Contohlah semasa saya di Chenor. Saya jadi warden, duduk di dalam asrama. Di sekolah saya dah bekerja sampai pukul 2. Balik rumah, saya ada family. Masa tu saya anak kecil lagi, anak saya 2 orang. Okay. Tapi saya tetap boleh menguruskan pelajar-pelajar saya di asrama tu. Saya boleh ambil tahulah, maknanya masalah sakit ataupun menguruskan, nak memastikan mereka pula pergi study. Kemudian bila malam, saya kena spot check pula lagi. Jadi kerja saya sampai malam. Jadi saya kata, kalaulah kasih sayang tu tak tersemai di dalam diri tu, cikgu-cikgu ni tak nak tahu kerja macam ni. Akan lahirlah kata-kata, buat apa kerja penat-penat. Buat apa kerja penat-penat. Bukan anak kita pun, ada yang cikgu cakap macam tu. Kemudian pernah juga saya dengar ada cakap, kita ajar je lah. Yang tak nak belajar tu biarkan je. Saya tak boleh macam tu. Saya nak kongsi dengan kamu semua. Saya tak macam tu. Saya kalau pelajar tu pelajar lemah, lagi saya akan dekat dengan dia. Sehingga kan, saya beritahu tadi kan, saya mengajar subjek Nahu yang SME. Kan? Jadi ada pelajar yang lemah ni, istilah cikgu-cikgu di sekolah gua itu, dia kata macam ni, tahun ni mah berapa orang nak angkat? Dia cakap macam tu.
Sebab memang dia orang tahu dah, budak-budak yang paling lemah tu, yang nak rosip tu, peringkat awal tu, dia macam rosip tu, saya akan jadikan macam anak angkat saya. Saya dekat dengan dia, panggil dia, bagi latihan lebih kat dia. Kemudian dia buat latihan, datang dekat meja saya, buat depan saya. Sehingga kadang-kadang makan kat kantin pun saya tak sempat. Jadi Alhamdulillah, pada setiap tahun subjek saya tu, walaupun subjek lain SME ada 10 subjek, walaupun subjek lain kritikal, tapi subjek Nahu ni, subjek saya tetap dapat yang terbaik. Sehingga kan Jabatan Agama Islam Pahang pernah tanya saya, macam mana boleh dapat Nahu tu boleh dapat terbaik sedangkan subjek lain tidak? Sedangkan ranking sekolah menengah agama Guai, dia kata dalam 18 buah sekolah duduk nombor 10, nombor 11. Tapi Nahu duduk paling atas. Saya kata sebab saya memang sentiasa ambil berat pada pelajar-pelajar saya, tak kira pelajar tu lemah ataupun pelajar tu pandai. Saya akan sama dan saya akan usaha supaya semua berjaya. Sekejap saya nak sambung bateri kejap. Bateri dia pula. Okey. Okey, sambung. Jadi saya nak maklumkan perlulah guru-guru, kamu yang bakal guru ni, pertama saya nak ingatkan, kamu mesti sayang anak-anak mendidik kamu, barulah mereka akan menyayangi kamu. Saya beritahu itu je. Kalau kamu sayangkan mereka, mereka pasti sayang kamu. Betul. Kalau tak percaya, kamu masuk nanti kamu ingatlah kata-kata saya ni, kamu jangan marah, jangan tinggal pelajar yang bermasalah tu. Jangan abaikan pelajar bermasalah. Mesti sayangkan dia, dekat dengan dia. Pelajar ni kadang-kadang bahasanya dalam kelas, kat saya ni ada yang panggil Umi. Dia nak panggil saya Umi, tak panggil saya Ustazah ni. Sebab saya guru, bila saya pegang kelas, ada 1 tahun saya pegang kelas, kat tempat tu, pelajar kelas tu panggil saya Umi. Umi, baik lelaki, baik perempuan, Umi. Ikutlah nak jadi Umi mana. Saya kata nak panggil Umi ke, nak panggil Ustazah, saya tak kisah. Yang penting, kamu buat. Jadi, Alhamdulillah, pelajar saya, walaupun dia, Syafiq kamu je tahu kan, banyak pelajar ni dia rosip SME dia gagal rosip, tapi subjek saya dia tak rosip. Budak tu dia tak rosip subjek saya. Saya nak kata saya sayang. Jadi soalan tadi, apakah yang perlu disemai? Semailah rasa kasih sayang pada pekerjaan kita tu dan pada anak-anak murid kita. Guru ni aset dia ialah pelajar. Aset besar dia adalah pelajar. Dia kena sayang pelajar dia, baru pelajar sayang dia dan pelajar akan ikut cakap dia dan pelajar akan buat apa yang disuruh buat. Itulah yang saya boleh kongsikan. Okay, jadi mestinya Ustazah banyak menekankan soal kasih sayang dalam dunia pendidikan. So berdasarkan persoalan saya tadi, sekejap, maksud saya keunggulan seorang guru tu pada saya dinilai melalui bukan pada pencapaian akademik semata, tetapi dinilai apabila dia tak ada ataupun apabila dia tak ada, pelajar dia akan cari dia. Itulah unggulnya guru pada saya lah, pendapat saya. Unggulnya guru tu, bila cikgu tu tak ada, pelajar tu cari dia. Sebab senario di sekolah ni kadang-kadang bila cikgu tak ada, pelajar tak panggil cikgu kadang-kadang kan, dia tak panggil. Kecuali arahan daripada pihak pentadbir, ketua kelas kena pergi panggil cikgu. Okey, dia pergilah panggil. Tapi saya, Alhamdulillah lah buat masa sekarang, saya rasa saya bersyukur. Pelajar saya masih sayangkan saya lah. Saya rasa semua anak murid saya sayangkan saya. Saya yakin sebab saya hanya nak cerita, masa saya pindah bulan baru ni, 2 bulan yang lalu, saya tak duga satu surprise yang sangat, yang tak pernah sepanjang saya bekerja daripada 1994, apabila guru bertukar, biasanya sekolah yang akan buat majlis.
Sekolah beritahu kat pelajar, okey hari sekian-sekian nanti ada majlis perpisahan bersama dengan cikgu simpulan-simpulan. Okey, pelajar pun bagi hadiah apa semua. Kan? Okey, cikgu tu akan keluar, lepas tu akan buat surat jemputan untuk datang untuk buat majlis. Saya nak cerita, saya rasa kenapa saya yakin pelajar sayang kat saya, sebab perpisahan saya, majlis perpisahan saya tak pernah tengok perpisahan majlis macam tu. Pelajar, hari akhir saya, pelajar buat surprise yang mengejutkan lah, sebab saya ni JPKM. Lepas tu dia cakap, masa pembarisan tu pelajar ni datang. Dia macam, dia kata, Ustazah, ni ada budak tengah duduk berdua dekat dalam kelas tak pergi pembunuhan. Saya marah lah, saya kata, kenapa macam ni? Hari akhir saya awak buat saya macam ni. Saya kata, hari akhir saya, kenapa buat saya macam ni? Kan saya kata, waktu pimpinan kena ada di sini, kemudian tak boleh, jangan buat melanggar disiplin. Dating ni adalah melanggar disiplin. Lepas tu, tengah saya menangis, sebab saya cakap tu sebab saya menangis, sebab tu hari akhir saya. Tiba-tiba lagu dipasang. Dipasang lagu pertemuan kita. Saya tu rupanya saya di prank. Tak pernah majlis perpisahan kena prank. Saya kena prank budak buat. Lepas tu, sebab pelajar tu ada 300 orang, kat tengah-tengah perhimpunan tu dia orang buat satu bulatan nak peluk saya. Ustazah jangan tinggal saya, Ustazah. Saya kata, ya Allah. Dan cikgu-cikgu lain tak tahu benda ni. Semua pelajar yang buat. Cikgu-cikgu tak tahu. Sebab itulah guru disiplin tu, Ustazah JPK 1 tu, dia marah juga budak tu. Dia tak tahu. Rupanya benda ni sangatlah, memang saya kata, memang sangat-sangat lah. Saya rasa, dan cikgu lain kat sekolah tu cakap kat saya, nampak betul Naimah, budak sayang kat awak, dia kata. Patutlah selama ni subjek awak sentiasa dapat yang terbaik, dia kata. Saya tak tahulah Kak, saya kata saya ni, jiwa saya memanglah pelajar. Aset saya kat sekolah ni, harta saya kat sekolah ni, harta saya paling besar adalah pelajar. Saya sayang pelajar saya. Itu je lah. Saya selalu cakap kat pelajar saya sayang kamu. Saya sayang kamu. Makanya walaupun saya denda pelajar reda je kena denda. Dia atas kursi ke apa ke, dia reda je dengan saya. Jadi tak ada pula sepanjang saya bekerja tak pernah kereta saya kena toreh, tak pernah. Kereta saya kena pancit, tak pernah. Walaupun saya denda mereka. Itu je lah saya nak boleh kongsikan. Kasih sayang. Jadi pada saya, bila guru ni menjiwai rasa kasih sayang, pelajar akan dapat beradaptasi dengan apa yang kita bawakan. Betul? Sangat betul. Bila dia sayangkan kita, dia akan buat apa yang kita suruh. Betul, Ustazah. Dan dia faham kenapa kita tindak, kan Ustazah. Betul? Dan dia faham kenapa kita marah dia. Dia akan terima dan dia akan buat apa yang kita suruh buat. Maksudnya denda kita suruh apa, dia akan buat. Okey. Seterusnya, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Satu, saya nak ingatkan kamu bertiga, paling penting pada saya. Jadi saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya je. Saya tak pandai nak cakap teori-teori yang dalam pendidikan, teori-teori macam-macam yang kamu belajar tu lah. Saya cakap ni tentang diri saya je. Okey, satulah cikgu, jangan pilih kasih. Saya nak pesan pelajar pada kamu semua, sebagai seorang guru, jangan ada sifat pilih kasih. Sangat-sangat tak elok, sebab pelajar dalam kelas, kalau kita pilih kasih pada pelajar-pelajar tertentu, pelajar-pelajar yang tak dapat perhatian daripada kita tu, dia akan give up dan dia terus down dan dia terus block subjek kita. Jadi jangan buat pilih kasih. Kita mesti sama rata, adil dan saksama. Perlu adil dan saksama. Jangan pilih kasih. Guru wajib jangan pilih kasih. Okey, kemudian guru mesti, apa yang tak boleh kan, yang tak boleh ada selain daripada pilih kasih, sifat marah. Marah tu. Orang yang paling kuat adalah orang yang boleh menahan nafsu marah. Kan? Betul kan?
Orang yang paling kuat sebenarnya adalah orang yang dapat mengawal nafsu marah. Kita jangan pupuk sifat marah. Maknanya dengan jangan, maksud saya gini, marah dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti mana bodoh, awak ni belajar tak pandai, bodoh, awak ni tak erti bahasa. Tolonglah sebagai seorang guru jangan sekali-kali berkata begitu di hadapan pelajar. Sebab apabila kita dah kata macam tu, pelajar tu dia dah tersentuh hati dan dia akan tak minat untuk belajar dengan kita. Dia akan tak minat. Itu juga kalau kita pilih kasih ni memang pelajar akan tak minat. Saya cakap ni ini berdasarkan pengalaman. Pengalaman saya sepanjang saya tahun saya mengajar. Kadang-kadang pelajar mengadu dengan saya. Saya kata, kenapa kamu teruk sangat dengan subjek tu? Cikgu tu cakap kamu tak masuk kelas dia. Kamu tak buat kerja dia, kenapa? Dengan saya okey je. Lepas tu dia cakap terang, saya bukan apa Ustazah, saya terasa hati cikgu tu pilih kasih. Asyik orang tu je. Macam kalau kita buat kerja luar contoh, kita nak minta tolong pelajar. Saya nak kongsi dengan kamu, pelajar ni, kadang-kadang pelajar yang lemah ni, kan, apabila kita pilih dia untuk nak tolong kita, besarnya rasa hati dia tu, lebih daripada pelajar cerdik yang kita minta tolong. Jadi cikgu jangan pilih kasih bila nak minta tolong buat kerja ke apa ke, asyik pilih pelajar yang cerdik je. Kalau buat program pun pelajar-pelajar pengawas, pelajar-pelajar kelas A, kelas B je. Kelas yang belakang kita tak nak libatkan. Tak boleh macam tu. Cikgu jangan pilih kasih. Kita sebagai seorang guru, kita kena bagi peluang. Okay, bagi peluang aktiviti ataupun program yang kita buat di sekolah tu, kita kena beri peluang kepada semua. Ke semua. Yang tak pandai tu, kita boleh juga libatkan dia dengan acara-acara yang yang kata tak formal. Contoh, kalau kita buat program gotong royong, kita pilih dia kerja dengan kita. Okay, kamu boleh tak tolong Ustazah? Kamu duduk dengan Ustazah, okay, kita mengecat dengan Ustazah. Pelajar-pelajar macam ni, sebab dia tahu dia belajar tak apa nak pandai, tapi bila kita hargai dia, kita puji dia, awak ni pandai lah mengecat. Kadang kita cakap, cantik lah cara mengecat tu betul. Lembut je awak mengecat tu. Cantik tak menitik bersih bagus. Pujian-pujian yang kita bagi kat dia ni boleh menjadi asbab dia nak pula belajar tu beria dengan kita tu dalam kelas. Walaupun kita puji dia tu ketika luar kelas. Jadi saya nak kongsikan yang tadi yang kata sikap yang tak boleh ada, sangat-sangat perlu ada, jangan pilih kasih. Kemudian jangan marah dengan mengeluarkan kata-kata yang kesat. Jangan. Itu pesan saya, jangan. Okay, walaupun kita marah sekalipun, kita kena istighfar. Istighfar. Saya gini, kalau saya mahu bilang, ya Allah kenapalah awak ni cerdik sangat. Macam tu. Bukan kenapa awak ni bodoh sangat, tak. Ya Allah, awak ni kenapa cerdik sangat. Benda tu macam ni. Kita kata. Istilahnya kita jangan kata dengan benda yang negatif. Jangan. Lepas tu yang seterusnya, yang ketiga, kita jangan rasa macam budak yang baik, yang pandai, yang tak pandai tu kita tinggal. Maksudnya jangan kita terus tinggal dia dalam program-program lah. Sebab saya nak kongsi je lah pengalaman saya masa saya sekolah. Pelajar yang tak pandai ni, kawan saya masa saya sekolah, dia memang tak pandai lah. Dia belajar tak pandai. Tapi masa sekolah dulu kan saya kata saya selalu tolong kawan kan. Saya selalu tolong kawan saya. Saya tolong terangkan balik kat dia. Lepas tu dia cakap macam ni, Imah, aku ni tak pandai lah benda ni. Kata tak apa, usaha. Kata kau cuba je, kau cuba juga belajar. Paling kurang kau jaga hati cikgu, kau jaga hati guru, kau jaga hati mak ayah.
kita jaga solat, insya-Allah. Mana tahu nanti kau berjaya juga. Dia sangat ingat kata-kata saya tu. Dia kata dia kata kawan-kawan yang lain tak nak kawan dengan dia sebab dia tak pandai kan. Lepas tu dia susah nak cerita sikit. Dia ni memang jenis orang yang, dia ni budak yang tak jaga kebersihan lah, saya katakan istilah tak jaga kebersihan. Tapi saya kawan juga dengan dia. Jadi saya nak ceritakan pelajar tu sekarang ni, kawan saya tu dia orang yang kaya raya, saya nak cerita. Dia sangat kaya. Dia kerja kanopi je pun. Dia kerja pasang kanopi ikut pak saudara dia. Kemudian duit tu dia kumpul-kumpul. Kemudian dia beli kanopi sendiri. Kemudian bila orang sewa kanopi pak saudara dia ambil yang dia tumpang. Lama-lama kelamaan sekarang ni dia dah kaya dah. Dia dah banyak kanopi dah. Jadi saya nak ceritalah, maksudnya kenapa pula kita sebagai guru nak pandang rendah pada pelajar kita yang tak pandai tu. Kita jangan pandang yang saya nak sebut tadi, jangan pandang rendah. Jangan kita pandang rendah pada pelajar yang tak pandai. Sebab rezeki di zaman rezeki akan datang tu bukan sepenuhnya 100% pada sijil ataupun pada peperiksaan. Sebab kejayaan tu kita tak tentu. Jadi itulah, jangan pilih kasih, jangan pandang rendah pada yang tak pandai, dan jangan marah kedik dengan kata-kata yang boleh mengecewakan pelajar. Itu yang kot pada saya lah. Saya minta maaf pelajar-pelajar sebab saya ni tak pandai nak jawab seperti mana orang-orang educated menjawab. Saya lebih banyak berkongsi pengalaman saya sebab pada saya berkongsi apa yang realiti. Saya tak nak cerita ikut yang dalam penulisan jawapan yang seperti orang buat penulisan tu. Tak, saya kongsi apa yang realiti sebab kamu nanti bakal turun ke sekolah. Kamu akan turun ke dunia ke sekolah ni. Zaman kamu nanti lagilah zaman IT sepenuhnya. Kan, pelajar-pelajar tu adalah yang kamu hadapi nanti adalah pelajar-pelajar cyber. Bukan makna zaman orang kata dugaannya adalah dunia cyber. Macam tu. Okey. Tak apa Ustazah, kami memang mendengar pengalaman Ustazah. Ya, sebab saya takut kan. Sebab saya tak pandai nak jawab macam orang profesor menjawab. Saya lebih kepada realiti saya. Tak apa Ustazah. Okey, seterusnya soalan terakhir daripada saya. Apakah harapan Ustazah tentang kepribadian guru akan datang? Harapan saya kepada guru akan datang. Kepribadian guru akan datang. Pada bakal-bakal guru muda. Betul. Okey. Di sekolah saya sendiri pun setiap tahun akan datang guru baru. Guru muda yang macam kamu lah yang bakal terjun ke bidang perguruan ni. Yang turun ke sekolah. Okey, harapan saya pertama yang saya cakap tadilah, bekerjalah dengan jiwa. Okay, kalau kamu ni yang depan ni yang bakal jadi guru ni, tanamkanlah sifat seorang guru tu dari jiwa kamu. Sebab guru ni bukan mengajar semata. Guru ni mendidik. Ya, kalaulah lahir daripada hati, kehendak sendiri, jadi guru ni adalah kehendak hati sendiri, nak didik, bukan nak ajar, mengajar lain, nak didik anak-anak bangsa ni, insya-Allah. Maka kamu akan bekerja dengan hati yang terbuka, dapat menerima arahan daripada pentadbir dengan hati terbuka, dapat menghadapi anak-anak murid yang susah, yang tu pun dengan hati terbuka, dan kamu dapat mengatasi semua masalah sebagai guru yang hidup dengan filing yang banyak pun dengan hati yang terbuka. Tak ada paksaan. Dan kamu akan senang diarah oleh senang bekerja apabila diarah oleh pentadbir kamu. Jiwa. Maksudnya
yang soalan kamu tadi, apakah harapan? Harapan saya, datanglah ke bidang perguruan ni dengan kehendak sendiri, dengan jiwa sendiri. InsyaAllah kamu binajah wa tafawuq fil at-ta'lim wa ta'lum, dalam pengajaran dan pembelajaran. Lupa dah saya nak cakap Arab. Patutnya saya nak banyak nak cakap Arab, tapi bila cerita ni melibatkan perguruan ni, emosi saya lebih nak berkongsi dengan kamu yang bakal guru ni, supaya sebab saya pun dah 50 tahun dah nak tak lama dah nak bersaranya. Kamulah yang akan bakal menjadi pendidik generasi cucu-cucu saya nanti. Ibaratnya generasi cucu saya nanti. Maknanya datanglah ke bidang perguruan ni dengan jiwa ya. Jangan kerana paksaan. Paksaan ni sebab kadang-kadang anak tak nak cikgu tapi mak ayah suruh jadi cikgu. Maka dia tak akan dapat, tak akan jadi guru seperti mana yang saya buat, saya kata. Sebab saya ni memang guru ni saya sendiri nak. Kita akan hadapi anak-anak didik kamu pula nanti, dan juga sebelum kamu masuk Ika tanya Ustazah, Ustazah lain dia okey ke? Sekejap. Ain Syafika pun aduh. Okey. Ustazah tak sedar kan dia keluar tu? Risau nanti Ustazah. Okay. Ustazah okey, lain. Okey, kejap. Line je. Okey dah. Okey. Okey dah ya. Okey. Maaf, tak tahu kenapa tiba-tiba dia hilang. Line. Okeylah, jadi itulah saya nak katakan, datanglah dengan jiwa. Ya. Seterusnya. Okey. Setakat itu soalan daripada saya. Seterusnya mungkin rakan-rakan yang lain ada soalan. Sudah ada soalan? Ya. Saya ada soalan nak diajukan kepada Ustazah. Soalan saya adalah yang pertama, bagaimana corak kepimpinan yang Ustazah gunakan sewaktu di sekolah? Okey. Corak kepimpinan ni lebih kepada pemimpinan. Okey. Jadi saya ada pengalaman sebagai seorang GPK Head di sekolah. Sebenarnya saya cakap tadi, saya menggunakan pendekatan tegas dan sayang. Kasih sayang. Okey, maknanya pelajar yang melakukan kesalahan, tetap kita ikut undang-undang sekolah. Okey, jadinya kita akan maklumkan kepada penjaga. Kemudian kita counselingkan pelajar tersebut. Okay, sebagai pemimpin, kita tak boleh terlalu autokratik. Maksudnya contoh dengan guru-guru. Okay, ya. Bila kepimpinan di sekolah ni pertama dengan guru, kedua dengan pelajar. Okay, dengan guru, sesama guru, saya lebih sikap toleransi. Maknanya saya tidak bersikap semuanya mengikut kata saya. Saya setiap program yang nak dibuat, saya akan buka dan buat mesyuarat, dan saya akan menerima pandangan pada guru-guru saya untuk menjayakan satu-satu program.
Saya tidak pakai saya tidak bersikap keputusan mesti maksudnya semua guru mesti ikut kehendak saya, tidak. Jadi saya lebih terbuka dan lebih suka dan saya lebih bersikap meraihkan guru-guru yang saya yang nak buat apa-apa program. Maksudnya sebagai seorang pemimpin kita kena raihkan apa yang orang bawah kita nak buat, cadangan-cadangan orang bawah tu. Kita jangan tolak mentah-mentah. Ayat saya suka macam ni. Kalau guru saya kata, Ustazah, apa kata kalau kita buat macam ni. Okay, saya lebih suka macam ni. Cantik, bagus cadangan tersebut. Tapi apa kata kalau kita tambah begini. Maknanya sebagai seorang pemimpin, kita tak boleh patahkan terus cakap orang bawah kita. Yang kita kata, saya tak nak lah tu, saya nak macam ni. Dia orang akan down. Jadi kita rasa kita ada juga idea untuk serta program tu, kita ada idea kita yang kita rasa idea kita tu boleh juga diguna pakai untuk program tersebut. Tapi kita tak boleh tolak terus cadangan daripada guru-guru lain. Jadi cara saya memang saya lebih suka okay, cantik, terima kasih cikgu, cadangan tu bagus. Tapi kalau kita tak salahkan cikgu kalau kita tambahkan begini. Jadi orang tu dia boleh terima kita. Dia boleh terima cadangan kita tu dengan tidak merasa kecil hati dan dia tidak merasakan kita tolak terus cadangan dia. Itu sebagai seorang pemimpin pada saya. Kan, guru sebagai seorang pemimpin ni, bila pemimpin ni lebih kepada mentadbir guru-guru lah juga, bukan dengan pelajar, dengan guru-guru lah. Sebagai seorang, andai nanti kamu saya rasa dekat universiti pun kamu ada, mungkin ada di antara kamu ni yang menjadi pemimpin dalam lujnah yang kecil-kecil kan, dalam biro yang kecil-kecil. Jadi kita kena bersikap toleransi, tolak ansur, dan kita mesti terima idea seseorang tu. Okey, istilah saya nak kongsi, kalau boleh kamu guna, jadilah pendengar yang baik. Sebagai seorang pemimpin, kita mesti juga menjadi pendengar yang baik. Contoh, bila dalam mesyuarat ada orang cakap bagi cadangan, kita dengar dulu sampai habis. Jangan patah. Dengar dulu sampai habis. Okey, dengar dulu cadangan dia, kita catat. Okey, lepas tu kita sokong dan kita kata cantik, kita puji, dan lepas tu kita kata saya suka nak menambah, baru kita bagi idea. Okay, selepas kita terima, kita dengar, kita catat, baru kita bagi idea kalau kita ada lagi idea untuk ditambah baik untuk kebaikan bersama. Jadi pemimpin jangan bersikap aku yang terbaik, tidak. Dan kena dengar cakap aku, tidak, tak boleh macam tu. Okay, sebagai seorang pemimpin yang baik, dia mesti ada sikap bekerjasama dan tidak berasa istilah sekarang apa ya? Bossy. Tahu bossy? Maksud aku bos. Macam tu. Tak boleh macam tu. Okay? Jadi kita kena terima pendapat orang bawah dan sentiasa juga bersama dengan mereka. Contoh pergi kat bilik guru ataupun bila kat kantin makan bersama. Tapi kita jangan merendahkan sangat diri kita. Sebab sebagai seorang pemimpin, dia kena ada ciri-ciri kepimpinan, iaitu kena ada ciri supaya orang respect dia. Kita tak boleh sangat low profile sangat sampai orang lekeh sangat kat kita pula nanti. Tak boleh juga. Okay? Macam itulah, maknanya kita kena ada juga keterampilan kita. Sebab bila kita memimpin, kalau kita terlalu orang pandang lekeh sangat, orang tak akan terima. Dan orang terus anggap orang tak respect kat kita. Macam tu. Boleh? Ini yang saya cakap ni, saya tak tahu jawapan yang ikut dalam buku. Saya cakap ni semua realiti sebab saya juga pentadbir di sekolah. Jadi saya nak kongsi lah sikap kepada kamu yang mungkin bakal jadi pentadbir. Maknanya mesti dengar dahulu. Pendapat hormat orang bawah kita cakap, kita kena hormat, kita dengar, dan jangan bersikap
patah terus cadangan orang tu. Tak boleh. Kita mesti sokong tapi kita guna ayat saya rasa kalau kita tambah baik, istilah guna kalau kita tambah baik dengan begini ataupun saya pun ada cadangan, macam mana pula kalau kita buat macam ni pula, macam tu. Jadi kita sebagai seorang pentadbir juga, kita kena jugalah terima pendapat orang bawah. Sebab dalam institusi pendidikan, dalam sebuah sekolah, kejayaan sesuatu program di sekolah bukan dibuat oleh pentadbir. Tidak. Pentadbir tak buat kerja. Yang buat kerja adalah orang bawah. Jadi, kalau orang bawah ni kita tak jaga hati dia, kita tak mampu nak buat apa-apa program. Tak akan berjaya apa-apa program. Kalau guru-guru yang bawah kita ni tak suka kat kita. Faham? Maksudnya jangan ada jiwa bos sangatlah. Kita kena ada juga jiwa sahabat. Bersahabat dengan orang bawah kita. Saya tak tahulah jawapan ni kena ataupun tak kena dengan kehendak kamu semua. Sebab saya cakap ni, kalau kamu jadi pemimpin, jadilah macam tu. Maknanya sahabat dengan orang bawah. Bersahabat dengan orang bawah. Cuma kita kena adalah ketegasan jugalah. Sebab apabila bersifat tegas tu kena ada juga sebab keputusan atas kita, sebab berlaku apa-apa di sekolah, orang yang bawah tadi dia tak mengaku dah dan dia tak nak, dia akan kata ini bos orang atas. Sebabnya jadi kena bijak, kita kena bijak sebab apabila berlaku sesuatu muskilah dalam sesuatu program ataupun dalam sesuatu perkara di sekolah, pentadbir yang akan kena bertanggungjawab. Wah, penjelasan yang sangat teliti Ustazah. Saya tak tahulah memenuhi ke tak. Saya tak tahulah. Tak apa Ustazah. Jadinya saya faham jawapan Ustazah ni, kita duduk dalam kelompok sekolah dengan guru macam tak boleh terlalu macam mengasingkan diri dengan diorang. Lagi kalau guru muda kena dah selalu belajar dengan guru yang lebih berpengalaman. Lepas tu kalau macam ada guru baru masuk pula, kita kena mengajar mereka macam tu supaya ukuran pun kita dapat bina dekat sekolah tu untuk Betul. akan corak kepimpinan. Betul. Baguslah kamu pandai menjawab. Sebenarnya kamu lagi pandai dari saya. Tiada rasa. Okay, itu sahaja soalan dari saya Ustazah. Terima kasih. Sama. Okay, seterusnya Ai, ada soalan? Okay, saya ada satu soalan nak tanya. Okay, ni apakah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang Ustazah gunakan untuk memastikan proses PDP Bahasa Arab memberi keberkesanan di dalam kelas? Soalan ni. Okay. Pada saya, dalam banyak-banyak subjek agama di sekolah, subjek Bahasa Arab adalah subjek yang paling menarik. Sebab pelbagai kaedah kita boleh guna. Maknanya bukanlah menggunakan whiteboard dan marker semata. Okay, kemudian teknik pengajaran Bahasa Arab pertama sekali mestilah menarik sebab dan guru mesti kreatif. Okay, yang pertama sekali macam saya menggunakan pelbagai kaedah. Pertama, saya suka menyanyi. Okay, kadang pelajar-pelajar tu nak buat hafalan, kadang menyanyi, kemudian menggunakan body language. Okay, saya juga mengajar menggunakan body language untuk pelajar saya faham ataupun ingat sesuatu benda, formula-formula ataupun grammar yang ada dalam Nahwu Sharaf tu lah. Kan Bahasa Arab dan Nahwu Sharaf ni, Bahasa Arab lebih pada Nahwu Sharaf lah. Kemudian saya suka memikirkan supaya pelajar saya tu mudah faham apa yang saya nak sampaikan. Okay. Okay, contohnya macam pelajar nak menghafal isim isyarah lah kan. Sebab Bahasa Arab kan kita kena menghafal isim isyarah kan. Okay. Kita tak boleh tulis je. Okay, isim isyarah ni ada 4 bahagian. Lil ba'id, lil qari', lil makan, lil qari', lil makan, lil ba'id. Cakap je
macam tu pelajar dia tidur dalam kelas. Saya nak beritahu kamu, kalau kamu mengajar bahasa Arab, kamu mesti kreatif dan ceria. Itu yang satunya. Kita guru bahasa Arab ni mesti kreatif dan ceria. Baru anak murid akan seronok belajar bahasa Arab. Okay. Jangan jadikan subjek bahasa Arab ni subjek yang membosankan. Bosannya pelajar adalah salahnya datang daripada saya, daripada guru. Bukan daripada pelajar. Pelajar tidur, kalau cikgu mengajar bahasa Arab, pelajar tidur, salahnya guru. Bukan pelajar. Guru. Guru tak kreatif. Jadi cikgu ni kena kreatif. Contoh kalau belajar isim isyarah lah. Saya buat lagu kan. Ismul isyarah huwa ismun. Saya suka menyanyi. Dan lepas tu guna tangan. Contoh kan isim isyarah ni, dia ada mufrad, musanna, jamak. Kemudian dia ada muzakkar dan muannas. Dia saya kongsilah kan. Contoh, kita guna tangan. Kanan untuk muzakkar, kiri untuk muannas. Jadi kita bila kita nak suruh pelajar hafal isim isyarah tu, ni bila kita buka satu di kanan bererti mufrad muzakkar. Dua kita bererti musanna muzakkar. Jadi saya hafal haza, hazani, haulai. Lepas tu kat sini hazihi, hatani, haulai. Jadi kita gunakan tangan ni supaya dia tahu mufrad, musanna, jamak, muzakkar, mufrad, musanna, jamak, muannas. Jadi bila kita mengajar macam tu, kita ajak budak buat pergerakan, jadi pembelajaran tu menyeronokkan lah. Kan? Haza, hazani, haulai, hazihi, hatani, haulai. Lepas tu zalika, zanika, sebenarnya dia ada lagu. Saya memang banyak lagu. Sehingga kan saya buat tasrif pun dengan pelajar saya, buat tasrif, nak hafal nak hafal tasrif guna lagu, nak hafal ta'arif pun guna lagu. Ta'arif masdar, ta'arif isim fa'il, isim maf'ul, semua dengan lagu. Sebabnya nak suruh budak menghafal tak ada lagu. Kadang-kadang dia pelajar yang saya kata yang kelas A, B boleh lah. Kalau mengajar kelas C, D, memang dia orang tak nak lah menghafal ni. Suruh menghafal, tak nak menghafal. Sebab tu saya kadang bila saya pergi sekolah baru saya ni kan, cikgu tu ada cikgu yang kelas tu dia mengeluh lah, dia kata budak-budak tu suruh menghafal tak nak menghafal, dia kata. Tak penat dah suruh menghafal. Tapi saya kata bila saya masuk kelas tu, saya kata awak suka menyanyi tak? Saya kata suka, dia kata. Saya nak ajak awak menyanyi. Tapi menyanyi kenalah lagu saya, tak bolehlah lagu lain. Lepas tu saya siap, saya nak cakap, saya kongsi dengan awak, saya siap ambil lirik ta'arif tu, saya createkan dengan lagu moden sekarang tau. Sebab saya nak pasang dia punya -1. Kan? Contoh ya, saya bagi kongsi kat awak. Saya suka menyanyi, saya nyanyi ya. Awak pernah dengar tak lagu ni? Mubtada huwa al-ismu al-marfu al-mujarradu minal min lafziya ghairu az-zaida muhbaran anhu aw wasfan rafi'an li mustaghnan bihi anil khabari mislu al-ilmu nurun. Habis ta'rif mubtada kat situ. Siap dengar contoh lagi. Pernah dengar lagu tu? Pernah kan? Dia lagu pernah, tapi bahasa bersih bahasa Arab tak pernah Ustazah. Itu lirik saya lah. Ta'rif tu kan, pelajar kan SNA kan kena apa ta'rif mubtada, ta'rif khabar. Saya ambil ta'rif tu, saya ambil lagu tu, saya masukkan lagu tu bagi nak kena dengan beat dia, nak kena dengan dia punya tempat satah-satah berhenti dia. Jadi budak boleh ngapal lah, tapi sukalah ngapal. Jadi tu saya kata teknik saya tadi kan, teknik mengajar tu, cikgu bahasa Arab kena kreatif, cikgu bahasa Arab kena fun lah. Kena fun, kena ceria. Cikgu tu sendiri kena ceria. Kalau cikgu bahasa Arab masuk kelas nak marah, dia ni moody, bawa masalah lain, bawa masuk kelas, tak jadi. Tak jadi. Lepas tu marah-marah kat budak. Budak zaman sekarang tak boleh marah. Lagi dia marah, lagi dia tak nak. Bukan dia takut ke kita, tak. Lagi dia tak nak.
Saya cakap tu terang, awak tak masuk sekolah lagi. Kalau kamu masuk dunia sekolah sekarang, ya Allah, dia tak nak aje. Dia tak nak aje. Jadi tapi saya alhamdulillah. Saya buat macam tu. Saya juga ada dikir barat. Saya ngajar saya buat dikir barat ada. Kan kalau kamu pernah belajar apa? Masdar ghairu sulasi. Macam mana nak ingat masdar ghairu sulasi? Pertukaran infa'ala, ifta'ala semua tu saya buat lagu. Saya buat dikir barat. Nampak alif nombor 1 tambah alif sebelum akhir. Satu kelas sambung dikir barat. Nampak alif nombor 1 tambah alif sebelum akhir. Dia pun ikut. Nampak alif nombor 2 pindah alif sebelum akhir. Saya memang macam tu. Saya memang cikgu. Saya memang suka. Jadi diorang pun seronok lah. Kenapa sebab yang saya cerita tadi kenapa budak suka kat saya, mungkinlah itulah cara saya. Saya suka pelbagaikan teknik pengajaran saya. Jangan menggunakan jangan menggunakan marker dan pen semata. Dan cikgu bahasa Arab adalah cikgu yang tak duduk atas kursi. Confirm tak duduk atas kursi. Saya memang rawan lah. Macam-macam lah sebut. Macam tu lah. Lagu macam-macam. Lepas tu teknik ni. Kan. Saya ajar budak. Saya nak kongsi lagi kan. Macam mana nak hafal zorof makan. Contoh saya ajar budak kan. Itu guna body language pula. Kan. Zorof makan ni. Ada amama, khalfa, wara'a, fauqa, tahta. Kalau kita sudah hafal. Amama, depan, khalfa, belakang. Indah, di titik. Kita bagi macam tu. Terjemahan tu, lepas tu kita bagi kat dia hafal. Esok dia tak hafal lagi. Lusa dia tak hafal lagi. Dia tak hafal. Dia tak nak. Sebab dia tak nak main pegang kertas, baca buku, dia tak nak. Jadi saya buat pula pergerakan dalam kelas. Buat beramai-ramai. Okay, ikut saya. Okay. Amama, khalfa, wara'a, fauqa, tahta, bijanibi, inda, baina, wasta. Terjemahan dia berdasarkan pergerakan tangan. Dia pun tahu di mana makna dia atas. Lepas tu main. Saya kata siapa paling kita buat laju-laju, siapa salah kena denda. Saya denda lah main-main. Tu dia seronok lah. Tak nak buat salah apa semua. Siap dia pula kata, Ustazah dia salah. Macam tu. Kita kena fun. Ya. Awak guru bahasa Arab, jangan malu. Saya nak pesan, jangan malu. Kita jangan kata bahasa Arab ni Ustazah mengajar kena sopan-sopan gitu. Tak. Siapa kata? Saya okey je. Sebab kita dengan pelajar kita je pun. Bukan kat luar. Bila saya pergi bagi seminar, saya bagi ceramah. Mak saya memang penceramah lah untuk seminar menjawab periksa SMA untuk madah nahu seluruh Pahang ni. Saya yang bagi ceramah. Kalau saya bagi ceramah, walaupun saya pergi tu sekolah yang saya tak pernah mengajar, hari itulah saya buat macam-macam dalam kelas. So, memang 4 jam, kalau seminar dengan saya 4 jam, cikgu dia akan cakap gini, ya Allah Kak Ima, dia tak tidur dengan Kak Ima 4 jam. Ya, saya mengajar dalam kelas sejam, dia tidur budak-budak ni, dia kata. Yang Kak Ima dia tak tidur, dia kata. Jadi saya kata, tidurnya pelajar, salahnya guru. Pada saya. Tidurnya pelajar, salahnya guru. Kalau cikgu pandai, pelajar tak tidur. Itulah. Ada apa lagi nak tanya? Saya ni macam ni sikit Terima maaf. So dekat sini saya dapat simpulkan semua guru tu dia perlulah ni kreatif dan ceria. Jangan kreatif malu. tu dia dari segi mempelbagaikan teknik pengajaran. Ya, betul. Supaya berasa lebih seronok dan tak bosan. Ya, betul. Sangat betul. Mengajar Nahwu, mengajar bahasa Arab, jangan jadi guru yang membosankan. Sebab kita nak budak faham grammar bukan senang. Dan saya nak pesan, cikgu, guru wajib faham dulu tajuk tu sebelum dia nak memahamkan pelajar. Sebab grammar ni, bahasa Arab ni, kalau guru tu tak berapa nak faham, dia hanya baca je kitab terdepan pelajar, dia tak terangkan. Sebab Nahwu ni, bahasa Arab ni, dia kadang-kadang apa yang ditulis tu perlu dikupas. Kita kena terang tu nak bagi faham tu pada pelajar. Jadi kalau kita sendiri tak faham, bila kita baca buku tu kita tak faham, jangan kita pergi masuk kelas. Kita pergi cari dulu orang yang boleh fahamkan kita supaya nanti kita boleh terangkan kepada pelajar. Okey.
Kalau kamu, sebab kamu semua ni guru bahasa Arab, mesti fahamkan dulu baru kamu boleh memahamkan pelajar. Barulah boleh buat apa-apa, main-main ke, main game ke, apa ke semua. Macam tu. Nanti kalau jadi guru, nakkan cikgu Ustazah boleh tak kongsi saya nak ajar benda ni macam ni, nak suruh budak hafal huwa, duma, hum tu macam mana, telefon je saya. Saya boleh kongsi. Sebab saya dah nak bersara dah kan, dah tua dah kan. Nanti generasi kamu lah sebar-sebarkan, kongsi-kongsi. Okay. Okay, seterusnya dari Syafiqah ada soalan. Okay, sorry Ustazah, saya tak boleh buka kamera, line slow. Okay. Soalan dia, apakah yang Ustazah lakukan untuk pelajar ni, untuk tolong pelajar dalam aplikasikan bahasa Arab dalam bilik darjah ataupun luar bilik darjah? Macam Ustazah nak tolonglah pelajar ni kan, dia guna perkataan bahasa Arab tu dalam kelas dan di luar kelas. Macam tu. Okey, saya selalu cakap dengan pelajar, kalimah ni bahasa Arab ni, pertuturan bahasa Arab ni, kalau kita tak bercakap, maka vocab tak akan ada. Kita sendiri kena sentiasa bercakap. Jadi, saya memang suka menyoal pelajar saya dalam bahasa Arab dan kita cakap pelan-pelan, kemudian kita cakap dua bahasa. Kemudian kita suruh pelajar tu bercakap juga. Pembelajaran yang paling mudah, pembelajaran yang secara tak formal, contoh macam ni. Pelajar, contoh kalau saya memang disiplin saya gini, kalau saya dah masuk kelas, ada pelajar nak jumpa pelajar lain kat luar, kan, bisalah, Assalamualaikum Ustazah, saya nak jumpa, saya tak layan. Takallam bil lughati Arabiyyah. Idza kana turid takallam bil lughati Arabiyyah. Idza kana la tatakallam, saya tak izinkan. Kata lam, saya tak izinkan. Lepas tu jadi kemudian pelajar, kalau dia nak pergi tandas ke apa ke, begitu juga pelajar nak jumpa saya kat bilik guru ke. Lepas tu satu lagi saya kata, saya amalkan masa di Kuwait, saya ada amalkan dengan pelajar saya, jumpa saya, kalau nampak saya bercakap dengan saya satu ayat yang mudah-mudah. Contoh, Assalamualaikum Ustazah, kaifahaluki, Waalaikumsalam. Kadang-kadang budak tahu dah, sebab saya dah bagi dah soalan-soalan tu, apa yang perlu tanya saya. Contoh, kaifahaluki, min aina ji'ti, saya suruh budak ni tanya saya bila jumpa. Saya dah bagi dah 10 ayat-ayat mudah, bila jumpa saya tanya. Ataupun gunalah bersama dengan ustaz ataupun ustazah lain yang kamu jumpa. Lepas tu dia orang kata tak tahu nak tanya apa, okey saya tanya. Lepas tu kalau kalau di kantin, saya guna pula, saya bagi istilah-istilah di kantin. Ana uridu an ashtari, saya katakan, guna benda tu sentiasa. Kemudian dalam kelas pula saya kata, bercakap dengan kawan awak benda yang mudah-mudah. Contoh, walaupun awak broken, sebab vocab kita akan bertambah bila kita selalu guna. Contohlah budak ni kata, awak nak tahu ingat kalimah buka kan, tolong buka pintu ke, lepas tu pun kita kata tolong padam papan hitam ke, janganlah guna padamlah papan hitam, tak nak, imsah al-saburah, imsah. Dia orang tahu dia kalimah tu campur-campur. Saya kata kemudian amalkan pula kalimah tu ataupun percakapan tu bersama dengan kawan awak di asrama. Gunakan di asrama. Contoh kaifahaluki ataupun min aina ji'ti, lepas tu ta'al ila mat'am, mari kita pergi kantin. Guna kalimah yang walaupun kata Sofia ta'al ila mat'am, makna dah dapat dah sikit-sikit macam tu. Itu cara saya suruh mengimarahkan bahasa Arab tu pada pelajar. Sebab pada saya bercakap setiap hari tu lebih baik daripada menghafal. Bercakap menggunakan setiap hari tu lebih baik daripada menghafal. Macam itulah. Kemudian program di sekolah sekarang ni ada program Tabur Sabahi. Okay, Tabur Sabahi maksudnya perhimpunan pagi. Okay, perhimpunan pagi ni kita di sekolah kami tu ada Arabi lah, guru Arabi, Dr. Muhammad Rajai ni, dia memang orang Arabi, orang Arab.
Dan JAID telah meletakkan di setiap SMAN ni, di setiap 18 buah sekolah agama di Pahang ni, satu guru Arab lah, satu guru Arab. Dan guru tu mengajar subjek LBA. LBA ni literasi bahasa Arab, dia lebih kepada perbualan. Jadi matlamatnya untuk pelajar-pelajar ni boleh bercakap Arab lah. Jadi supaya bila subjek LBA ni dia dua orang guru. Mula-mula guru Arab masuk dan jadual tu disusun, lepas guru Arab tu mesti guru Melayu pula akan masuk sejam dengan setengah jam. Period dia 3 masa tu, dua masa tu maksudnya sejam untuk guru Arab, setengah jam tu untuk guru Melayu akan masuk. So guru Melayu tu akan mengajar tajuk yang sama, mesti tajuk yang sama, dan dia mengajar tu dia guna istilah tu dengan dua bahasa. Yang Arab tadi dia guna dalam bahasa Arab saja. Dan alhamdulillah lah benda ni membantu pelajar-pelajar meningkatkan kemahiran bertutur dalam bahasa Arab. Okey. Ustazah faham. Kiranya untuk kita pastikan pelajar ni aplikasikan bahasa Arab tu, dia datang daripada guru sendirilah kan, dari didikan guru untuk kita dalam kelas kita suruh pelajar guna dalam bahasa Arab. Kalau luar kita galakkan dia cakap dengan guru tu sendiri dalam bahasa Arab. Macam tu kan Ustazah? Kita sendiri kena bercakap dengan dia. Kita sendiri yang kena bercakap dalam bahasa Arab dan minta dia menjawab dalam bahasa Arab. Kita kena, sebab pelajar ni dia takut nak bercakap, dia takut. Dia rasa macam susah sangat nak bercakap. Jadi kita kena ringankan dia. Kita bercakap dengan dia. Kadang-kadang kita panggil dia, Ta'alina. Maza taf'alin. Awak apa? Kita kata. Lepas tu dia, kata, min aina jita. Lepas tu dia akan kata, jitu min. Min dia payah susah sangat. Bisur'ah. Kita kata. Lepas tu kalau tak boleh juga kita katalah hammam. Kita, Ustazah, jitu minal hammam. Okey. Kadang saya kata, ulang 2 kali. Jitu minal hammam ya Ustazah. Jitu minal hammam ya Ustazah. Okey. Lepas tu bila saya jumpa lagi, dia akan dah boleh dia cakap. Sebab pada saya, pembelajaran secara praktikal lebih baik daripada pembelajaran secara hafalan, teori. Lebih kepada praktikal. Memang yajibu alaina an takallam bil lughatil arabiyyah. Kita kena bercakap Arab. Okey, dalam kelas. Jangan kata kalau kita cakap Arab nanti kita ngajar dalam bahasa Arab, pelajar tak faham. Tak. Kita boleh memahamkan dia, boleh. Kita kena cakap juga sebab pelajar bila saya cakap seterang tu, lepas tu saya pelan-pelan, lepas tu dia jadi makin okey dan dia vocab dia makin bertambah. InsyaAllah boleh. Ustazah, terima kasih. Soalan seterusnya, apakah pendekatan atau kaedah yang Ustazah gunakan untuk Ustazah nilai kefahaman pelajar dalam kelas? Penilaian di dalam kelas ni sememangnya kalau ikutkan penilaian kita terhadap pelajar, pencapaian pelajar tu sebenarnya kalau dulu berasaskan peperiksaan lah kan. Memang bila kita tengok peperiksaan tu, penilaian peperiksaan ni kita akan dapat tahu budak ni faham atau tak faham. Tapi peperiksaan ni lambat. Tapi saya lebih suka kepada PBD. Zaman sekarang kita panggil PBD, penilaian bilik darjah. Okay. Sebab kita akan nilai dia masa tu juga. Kemudian kita kena catat. Budak ni boleh buat. Sebabnya kalau kita tengok buku bahasa Arab sekarang, KPM sekarang, dia memang setiap topik tu dia ada penilaian terus. Dan kita sebagai guru ni kena catatlah pencapaian pelajar tu dari masa ke semasa. Penilaian PBD tu adalah lebih baiklah. Okay. Kemudian latihan kita bagi kan bila kita buat kalau kamu buat RPH pun 10 minit terakhir adalah kita buat kita bagi handout, sama ada kita bagi lembaran kerja kan, berdasarkan topik yang kita ajar hari tu. Jadi kita kena nilai, jangan bagi kerja balik rumah. Kalau kerja balik rumah kita tak boleh nak marking. Kita cuba buat latihan yang paling mudah dengan apa yang kita ajar itu. Kemudian kita buat penilaian tu pada hari tu juga supaya kita dapat kesan terus pencapaian pada tajuk yang kita ajar itu pelajar faham ke tidak. Tak perlu ajar, saya nak beritahu Nahu ni kalau ngajar Nahu jangan ajar terlalu
terlalu banyak. Kita ajar sikit dan kita nilaikan terus. Dan satu lagi saya nak kongsikan. Sebab saya sebagai saya pegang penatiar kan, penatiar nahu kan. Saya tengok kadang cikgu yang datang ni kadang-kadang daripada Misri lah, maksudnya dia datang, dia belajar Mesir lah, dia belajar Mesir. Ilmu dia banyak. Dia dah belajar dah tinggi. Tapi dia mengajar, bila GPK letak dia di tingkatan 1, dia mengajar tu tinggi sangat. Jadi sebagai guru bahasa Arab, kita kena tahu laras kita. Saya nak ingatkan, ajarlah pelajar mengikut aras pengetahuan dia. Ajar ikut aras pengetahuan. Walaupun kita tahu banyak, jangan ajar tinggi-tinggi. Ajar ikut aras pengetahuan dia. Okay? Mengikut di SKP kita. Kan di SKP kita tu dah ditetapkan. Okay, nak capaikan benda ni saja. Contoh macam mana ya? Contohnya lah kita mengajar, fi'il. Kita mengajar fi'il mudhari'. Kita mengajar fi'il mudhari' ni pertukaran daripada madhi ke mudhari'. Contoh kataba jadi yaktubu. Kita terus nak beritahu. Yaktubu ni sebenarnya untuk dia je. Dia ada juga aktubu, dia ada juga taktubu, dia ada naktubu. Kita nak ajar baru masuk. Jadi jangan. Kita kena ajar, maksud saya ikut di SKP dan ikut aras lah. Maknanya pelajar yang kita ajar tingkatan 1, setakat mana je kepahaman yang kita nak bagi kat dia. Jadi kita bagi yang tu je lah. Jangan kita cerita pula yang kita belajar di peringkat Mesir tu. Macam tu. Tak boleh. Bahasa Arab tak boleh macam tu. Kita memang ajar sikit dan kita nilai terus. Memang kena nilai terus. Kalau tak nilai terus, besok awak tanya, tak ingat lah. Okay. Okay Ustazah, faham. Terima kasih Ustazah. Itu sahaja soalan daripada saya. Okey, saya kira soalan terakhir daripada Atika. Okey, soalan yang terakhir adalah apakah nasihat yang Ustazah boleh berikan kepada kami yang bakal bergelar insan guru profesional? Nasihat saya. Rasa dah nasihat dah tadi rasanya. Okey. Peringatan lagi sekali. Pertama, letakkan profession perguruan ni, kerja guru ni di jiwa awak. Okey, di jiwa kamu. Mesti hati nak sendiri. Walaupun saya tak tahu yang depan saya ni adakah mak dia je yang suruh ataupun yang depan saya ni betul-betul dari hati sendiri. Jadi, kedua, kena datang daripada jiwa sendiri. Kedua, mesti ada sifat kasih sayang. Mesti ada sifat kasih sayang pada pelajar. Seperti mana sayangnya ibu kepada seorang anak. Sebab bila kita sayangkan pelajar kita, kita akan bagi yang terbaik dan kita tak akan tinggalkan. Kerana dalam keluarga pun ada anak yang pandai, ada anak tak pandai, tapi ibu dia tak tinggal seorang pun anak dia. Dia akan didik semua anak dia, yang pandai pun dididik, yang tak pandai pun dididik. Jadi begitu juga kita sebagai guru, kita jangan tinggalkan pelajar yang tak pandai itu. Kerana setiap pelajar tu dia ada rasa kasih sayang. Kalau kita sayangkan dia, dia akan sayangkan kita. Okay? Yang penting sebagai guru ni bukanlah nak lahirkan pelajar yang straight A, tidak. Jangan bersikap sebagai guru yang nak lahirkan pelajar straight A, tidak. Kita jadi guru yang nak lahirkan pelajar yang akhlaknya syumul, istilahnya akhlak yang baik. Bila berakhlak baik, bila dia keluar, dia pasti akan jadi orang. Dia pasti akan jadi orang, dan bila dia jadi orang, dia pasti akan berjaya. Dan kejayaan tu bukanlah terletak pada sijil, kerana kejayaan tu berdasarkan usaha. Kalau pelajar tu orang yang pelajar berakhlak, dia bukanlah pelajar yang malas, maka dia akan berusaha untuk berjaya dengan kaedah yang masing-masing. Kalau dia pelajar yang bukan pelajar yang pandai, dia akan berusaha untuk berjaya dengan kaedah dia. Mungkin dia akan bekerja, dia tidak jadi pelajar yang hanya start motor, hulu kilir, tak ada apa-apa. Okay? Jadi
kita perlu terapkan kasih sayang supaya kepada semua sama rata. Ketiga, jangan pilih kasih. Saya nak ingatkan lagi. Ya, guru tolong jangan pilih kasih. Budaya ni saya sangat tengok di sekolah. Sangat-sangat hari-hari saya boleh tengok pelajar ada guru yang sentiasa pilih kasih bila dia minta tolong. Tak naklah panggil dia, saya nak panggil dia ni. Panggil dia. Panggil budak tu kali apa? Tak. Jangan bersikap macam tu. Okey. Malah kalau kamu lebih baik pada budak yang tak pandai tu jauh menghargai kamu daripada budak yang pandai. Ini saya pernah alami. Ya, budak yang cerdik pandai bila dia keluar, dia memang dah tak tahu pergi ke mana, kan? Kita tak jumpa dia, lepas tu dia tak ada memori tinggal bersama kita. Jadi bila dia datang sekolah, ambil CJ, dia datang ambil CJ, dia jumpa kita pun tak. Tapi budak yang tak berapa nak pandai tu, tapi sebab kita dekat dengan dia, bila dia datang ke sekolah, kadang-kadang dia bawa kita coklat, dia bawa kita buah. Saya cakap terus terang ni, saya kata, janganlah kita expectation budak baik tu akan ingatkan kita. Tak. Semua pelajar akan ingat kita kalau kita sayang dan prihatin kepada mereka. Jangan tinggal pelajar yang lemah. Tolong jangan tinggalkan pelajar yang lemah. Kita kena bawa semua kaedahnya. Kalau dia lemah, kita kena create dia supaya kita kena cari apa minat dia. Kalau dia minat, macam saya kata tadi lah, dia tak minat baca-baca mengapa gini. Dia minat menyanyi. Kita lah kena kreatif. Kena buat. Ni Ustazah bagi awak lagu. Awak tolong hafal lagu ni. InsyaAllah dia boleh. Kemudian seterusnya, guru perlulah sebagai seorang guru juga perlu ada sifat bersama kawan. Maksudnya sesama guru kita mesti ada sifat akrab lah. Kita kena akrab. Kita tak boleh sorang-sorang. Kita mesti ada sifat kekitaan. Kita kena berkawan. Jangan jadi guru yang pendiam, senyap, tak suka bercampur dengan orang. Tak boleh. Sebab bila kita masuk bidang perguruan nanti, kita bukan saja mengajar. Di bidang pendidikan ni, dalam bidang sekolah ni, kita dah guru persatuan, kita lah juga guru keceriaan, kita lah guru sukan. Jadi untuk nak jayakan satu program, kita kena bersama dengan guru-guru lain. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Jadi kena pandai berbahasa. Kalau dengan guru-guru baru ni, saya nak nasihatkan, kamu apabila kamu jadi guru baru di salah satu tempat, jangan mendahului guru lama. Nak pesan jangan mendahului guru lama. Guru-guru lama ni kadang-kadang dia rasa ego dia dah ada ego dia sikit. Ego dia yang kata, dia ni baru lagi nak tunjuk pandai. Saya tak nafilah benda tu ada di sekolah. Saya memang tak macam tu. Sebabnya boleh tanyalah guru-guru yang ada di sekolah saya, guru muda saya memang rapat. Saya rapat. Tapi tak nafi ada yang di antara orang macam tu. Jadi saya pesan pada kamu yang bakal jadi guru, hormatlah orang yang lama. Jangan kita terlalu menunjuk pandai. Cara dia ialah kita kena, bila dia bagi cadangan-cadangan, dia kata, Kak kita buat gini, kita nak join tak? Kita sokong. Kak, baguslah idea Kak, baguslah. Tapi masa kita nak buat kerja tu, Kak saya nak tambah ni boleh tak? Boleh. Macam tu. Jangan kata, tak nak lah, saya nak, Kak itu outdated lah. Orang sekarang dah macam ni. Jangan lancang sangat macam tu dengan orang lama. Sebab awak tak lama nanti awak nak posting. Saya nak ingatkan tu, guru lama ni kadang dia ada sikap macam tu. Tak semua, tapi macam tu lah hidup. Saya cakap kan, kamu temu ramah saya ni, saya yakin kamu rasa tak pernah menemu ramah orang macam saya. Sebab saya tak reti nak jawab klise-klise macam profesor-profesor tu, tak reti. Saya memang jawab benda yang reality. Tu je. Maksudnya kan Ustazah, kami ni sebagai bakal guru lah, kami mesti letak kerja guru ni mesti ada dalam jiwa, dan minat tu paling penting. Dan yang kedua, mesti ada sifat kasih sayang kepada pelajar. Betul. Contohnya macam kasih sayang ibu kepada anak, bapak kepada anak, macam tu. Kemudian jadi guru yang lahirkan pelajar yang akhlaknya yang baik, yang tidak memilih kasih ataupun abaikan pelajar yang lemah. Ingatkan diri kepada mereka. Dan yang terakhir adalah guru perlu ada sikap
sifat akrab bersama guru yang lain Betul. dengan cari pengalaman baru, mengikuti program-program bersama dengan guru-guru yang lain. Saya rasa ya itu saja saran daripada saya serahkan kepada Mihas. Okey. 2 jam juga kita ni. Minta maaf lah. Awak temu ramah cikgu yang terlebih banyak cakap. Tak apa Ustazah. Okey, so alhamdulillah saya rasa kita sudah sampai di akhir sesi wawancara dan alhamdulillah setiap jawapan yang Ustazah bagi tu di luar expectation kami. Sebab sebelum ni pernah juga aku membual ustazah-ustazah dalam bidang bahasa Arab, tapi selalunya itulah banyak bercerita tentang benda-benda yang kita selalu dengar. Kan? Klise. Lisan. Betul Ustazah. Tapi dengan Ustazah beza. Sebab Ustazah banyak kongsikan pengalaman. Betul. Dan pengalaman tu yang sebenarnya kita mau dengar. Yang kami mau dengar. Saya tak pandai berbicara. Saya bukanlah pengatur cara. Dan saya bukanlah profesor yang pandai bercakap benda-benda yang saya lebih kepada pengalaman. Saya cuma sebab saya memang bahasrat sangat. Saya bahasrat sangat. Kalau boleh saya nak sampai kepada semua guru-guru muda ni apa yang saya cakap tadi. Itulah. InsyaAllah. Okey, mungkin sedikit kesimpulan berdasarkan keseluruhan sesi wawancara kita dari awal sehingga soalan dari Atika tadi. Apa yang dapat saya simpulkan, yang pertama, menjadi seorang insan guru unggul ni, kita perlu menjiwai profession seorang guru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam profession seorang guru ni, sebelum masuk ke dunia realiti, bidang perguruan, kita kena bina personality diri yang positif dan mudah disenangi oleh orang sekeliling. Sangat betul. And then, seterusnya yang ketiga, dalam melaksanakan sesi PDP, seperti apa yang saya kongsikan tadi, kita kena menitik beratkan 3 aspek utama. Seperti kita tahulah dari segi kognitif, pengetahuan pelajar, dari segi psikomotor, untuk menggerakkan fizikal pelajar, dan yang ketiga dari segi emosi pelajar. Dan Ustazah banyak tekankan tadi lah kan, dari segi kasih sayang. Okay. Seterusnya, guru ni juga perlulah memilih dan menetapkan teknik yang sesuai yang boleh menarik minat pelajar. Kena jadi kreatif lah. Sebab pandangan orang terhadap guru bahasa Arab ni selalunya kan terangkan, bagi makna, suruh hafal. Tapi lah kan, macam saya kata, kita kena pandai beradaptasi dengan apa yang pelajar minat pada zaman sekarang. Betul sangat. Dan memang banyak kalau saya nak beritahu kamu, memang pembelajaran yang berbentuk permainan, yang berbentuk cyber ni, pelajar-pelajar lupa silap malu tadi memang banyak dalam YouTube. Carilah kaedah-kaedah mengajar bahasa Arab ni. Banyak sangat yang sangat-sangat menarik. Saya selalu guna dalam kelas. Ya, belajarlah guna YouTube. Okey. Dan akhir sekali, dalam melaksanakan PDP bahasa Arab, dia kena lebih banyak praktik berbanding teori. Macam dari segi percakapan, menambah baik vocab, itulah insyaAllah. Dan akhir sekali, yang ingin saya sampaikan, menjadi seorang guru ni perlulah menjadi seperti datangnya dinanti, hilangnya sentiasa dicari. Betul. Macam cerita Ustazah tadi kan, perpisahan tu. Saya pernah menangis juga dengan cerita Ustazah. Terharu. Betul. Dan saya sangat terharu. Betul. Tenang memang bila kita tak ada tu dicari. Dan seminggu selepas tu saya dipanggil untuk bagi seminar bahasa Arab. Seminar Nahwu untuk sekolah tu. Masuk je dewan tu, dia orang Ustazah dia jerit. Macam excited. Yudahnya saya menangis kat depan. Okay. Dan harapan saya lah, saya suka nak mengharap harapan saya pada kamu semua dan doa saya pada kamu semua.
Gini, harapan saya kamu jangan takut jadi guru bahasa Arab. Jangan takut. Kamu kena bangga jadi guru bahasa Arab. Sebab kamu mengajar anak-anak di luar sana lughatul Al-Quran, lughatul ahli jannah. Kamu kena ingat kan? Setiap kalimah Arab yang digunakan, kalaulah di antara anak-anak didik kamu tu lahir boleh faham Al-Quran, baca Al-Quran dengan dia faham, pahala dia dapat kat kamu. Sebab dia pandai bahasa Arab. Jadi saya nak cakap berbanggalah kamu menjadi guru bahasa Arab. Kemudian doa saya ad'u lakunna bin najah wa tafawuq fil jami'ah wa fi dunya wal akhirah. InsyaAllah. InsyaAllah. Najah wa tafawuq. Kalau ada apa-apa nak tanya lepas ni, kalau apa-apa PM je kat saya. Minta je nombor saya dengan Syafiqah tu. Ustazah macam mana? Nanti esok kan awak kena praktikum kan? Bila nak praktikum, Ustazah saya nak ngajar tajuk ni, macam mana, ada idea tak? Tanyalah. Saya memang suka nak kongsi idea, saya memang suka. Ustazah ada tak teknik-teknik nak buat ke apa? Ni dalam masa 10 minit ni saya nak buat apa? Boleh tanya saya. Nanti PM je kat saya. InsyaAllah, kami pun mendoakan Ustazah terus berjaya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah, amin. Mungkin kita boleh ambil gambar, boleh Ustazah? Boleh? Syafiqah tak buka. Ni siapa ni? Hasnita. Ada 2. Lain saya dulu. Kita ambil formal dulu. 3 gambar. Formal 1, 2, 3. Formal lagi 1, 2, 3. Informal. Mana nak buat? Ustazah? Wahid Ismail Salasa. Naktafi bihadzal qadar insyaAllah. InsyaAllah semoga bertemu lagi dengan Ustazah. InsyaAllah akan datang. Salam dekat sahabat yang lain InsyaAllah. InsyaAllah Ustazah. Terima kasih juga sebab sudi meluangkan masa dalam wawancara ni. Yang ambil masa juga lah dalam 2 jam. Dan saya minta maaf, saya lupa saya minta maaf andai saya ni tak memenuhi kehendak kamu. Maknanya tak memenuhi kehendak profesor kamu. Saya tak tahu apa yang Prof awak nak. InsyaAllah Ustazah sangat memenuhi. InsyaAllah. Itu sahajalah untuk malam ni. InsyaAllah kita tutup majlis dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah bin najah kullu. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Afwan kasiran insyaAllah. Ma'assalamah ya talibat. Ma'assalamah aidan Ustazah. Ila liqa. Ila liqa. Ila liqa insyaAllah. Okay guys, mantap. Macam betul.
Aduh. Ustazah tu memang begitu. Dia suka bercerita. Oh. Tapi best jugalah. Best kan? Pengalaman. Ni kalau dia duduk depan-depan ni saya rasa bukan 2 jam ni. Lebih. Aduh. Okay lah tu kita untuk wawancara. Aduh. Okay. Lepas tu yang buat laporan tu pasal apa? Laporan laporan wawancara 10 hingga 15 minit. Dia belum muka surat. Muka surat bersama full audio. Full audio. 10 hingga 15 muka surat